Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan asli Liga Perdana Inggeris. Everton seri tanpa jaringan dengan pasukan Aston Villa. Manchester United seri 2 sama dengan pasukan Spurs di Old Trafford. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Aston Villa gagal pamer prestasi sebenar. Aston Villa gagal meneruskan rentak kemenangan mereka sebelum ini selepas hanya mampu seri tanpa jaringan dengan pasukan Everton di Goodison Park malam tadi. Keputusan seri ini menyebabkan mereka kekal berada di belakang City yang kini di tangga kedua mengumpul jumlah mata yang sama tetapi berbeza daripada segi jaringan gol. Aston Villa jelas sekali menguasai permainan tetapi kebuntuan di barisan serangan menyebabkan mereka gagal menemui sebaran jaringan. Everton pula lebih gemar bertahan dan hanya sekali-sekala melakukan serangan balas pantas. Keputusan kekal sehingga tamat perlawanan dengan kedua pasukan sedang bertarung di dua posisi yang berbeza, iaitu pasukan Everton sedang bergelut untuk menjauhkan diri daripada zon penyingkiran, manakala pasukan Aston Villa sedang bersaing untuk terus kekal berada sekurang-kurangnya dalam kedudukan 4 terbaik. Spurs ikat Manchester United di Old Trafford. Bermain di gelanggang sendiri pada awalnya dilihat seakan memberikan kelebihan yang baik buat pasukan Manchester United untuk mengutip 3 mata penuh awal pagi tadi. Biarpun Spurs lebih banyak menguasai bola, tetapi ketajaman barisan serangan United pada babak pertama menjanjikan persembahan yang lebih bermutu berbanding dengan beberapa persembahan mereka sebelum ini. Rasmus Hojlund terlebih dahulu meletakkan United di depan seawal minit ketiga permainan menerusi rebatan padu untuk meneruskan Vicario. Kelebihan 1-0 itu tidak bertahan lama apabila Richarlison berjaya menaduk masuk bola hantaran Pedro Porro pada minit ke-19 untuk pasukan Spurs kembali menyamakan kedudukan. Marcus Rashford kemudiannya kembali menemui semula sentuhan jaringannya apabila meledak gol kedua pasukan United pada minit ke-40 hasil bantuan daripada Rasmus Hojlund. Separuh masa pertama berakhir dengan kedudukan 2-1. Sebaik saja babak kedua bermula, Rodrigo Bentancur terus menghukum kealpaan pasukan Manchester United dengan gol penyamaan pada minit ke-46 apabila dia mudah mengatasi barisan pertahanan pasukan Manchester United dan melepaskan rebatan padu untuk meneruskan Onana. Keputusan kekal 2 sama sehingga tamat perlawanan apabila kedua pasukan terus buntu untuk merobek gawang masing-masing dan terpaksa berpuas hati dengan berkongsi satu mata. Real Madrid juara Piala Super Spanyol. Real Madrid berjaya menjulang trofi pertama mereka untuk musim ini apabila berjaya menupaskan rival mereka iaitu pasukan Barcelona 4-1 dalam aksi final untuk menjulang Piala Super Spanyol buat kali ke-13 dalam sejarah mereka. Perlawanan yang berlangsung di Arab Saudi itu menyaksikan kedua pasukan memiliki penguasaan bola yang hampir sama, tetapi ketajaman barisan depan pasukan Real Madrid nyata memberikan kelebihan untuk pasukan kendalan Carlo Ancelotti itu. Vinicius Junior muncul viral apabila meledak hat-trick yang boleh dikatakan agak pantas, iaitu pada minit ke-7, 10 dan juga minit ke-39 untuk memastikan Real Madrid mendahului 3-1 pada separuh masa pertama. Gol Barcelona pula dijaringkan oleh penyerang mereka iaitu Robert Lewandowski pada minit ke-33. Tidak banyak yang berjaya dilakukan oleh kedua pasukan pada babak kedua, melainkan tambahan jaringan yang berjaya dilakukan oleh Rodrigo pada minit ke-64 untuk memastikan kemenangan bergaya 4-1 ke atas rival mereka itu. Real Madrid akan bertemu dengan pasukan Atletico Madrid yang juga musuh setempat mereka dalam aksi pusingan 16 terbaik untuk Copa del Rey, manakala Barcelona mempunyai jalan yang lebih mudah apabila akan bertemu dengan pasukan yang berasal di Liga Divisi ketiga Spanyol iaitu pasukan Unionistas di Salamanca pada hari Jumaat nanti. AC Milan jinakkan pasukan Roma untuk kukuhkan kedudukan ketiga Serie A. AC Milan berjaya meneruskan pasukan Roma 3-1 pada awal pagi tadi untuk mengukuhkan kedudukan mereka dalam kelompok 4 pasukan terbaik. Misi mereka juga adalah untuk mengejar pasukan Inter Milan yang kini sudah pun mengutip 51 mata dan semakin selesa untuk terus berada di atas. AC Milan membuka akaun jaringan menerusi Yacine Adli pada minit ke-11 hasil bantuan daripada Tijani Reijnders. Mereka terpaksa menanti sehingga ke awal babak kedua untuk mengadakan kedudukan melalui jaringan daripada Olivier Giroud. Roma cuba merapatkan kedudukan apabila mereka memperoleh sepakan penalti pada minit ke-69 dan disempurnakan oleh Leandro Paredes. Theo Hernandez kemudiannya melengkapkan malang gemilang buat pasukan Milan apabila dia berjaya menjaringkan gol ketiga pada minit ke-84 sekaligus membunuh terus semangat anak buah Jose Mourinho untuk terus melakukan kebangkitan. Keputusan ini sudah pasti tidak akan digemari oleh peminat pasukan Roma kerana mereka kini semakin jauh ke belakang dengan berada di tangga ke-9 Liga dengan mengumpul 29 mata. Kita lihat pula sedikit keputusan perlawanan di Piala Asia. Kumpulan C, UAE menang 3-1 ke atas pasukan Hong Kong. Iran menang 4-1 ke atas pasukan Palestin.
Kumpulan D, Jepun berjaya atasi pasukan Vietnam dengan keputusan 4-2 dan aksi melibatkan pasukan kebangsaan yang akan berlangsung pada jam 1:30 pagi nanti, iaitu perlawanan pertama kumpulan E dengan menentang pasukan Jordan. Kita doakan yang terbaik untuk Malaysia. Muhammad Salah bantu Mesir daripada dimalukan oleh Mozambik. Sepakan penalti Muhammad Salah pada minit akhir perlawanan berjaya membantu pasukannya daripada diabaikan oleh pasukan Mozambik dalam perlawanan pertama peringkat kumpulan kejohanan Piala Negara-Negara Afrika yang berlangsung pada awal pagi tadi. Mesir bermula dengan baik apabila berjaya berada di depan seawal minit kedua menerusi penyerahan Nantes, iaitu Mustafa Mohamed yang dibantu oleh Muhammad Salah sendiri. Mesir bagaimanapun dihukum oleh 2 gol pantas Mozambik yang dijadikan oleh Witi dan juga Clesio Bakwe pada minit ke-55 dan juga 58 untuk memberikan kelebihan kepada mereka. Mesir terus buntu untuk mencari gol penyamaan sehinggalah mereka dihadapkan sepakan penalti pada masa kecederaan di penghujung perlawanan. Untuk mudah disudahkan oleh pemain sayap Liverpool itu, Mesir akan berdepan dengan misi sukar apabila akan bertemu dengan pasukan Ghana dalam perlawanan seterusnya. Tetapi Ghana mengalami kejutan apabila tewas 1-2 kepada pasukan Cape Verde yang sudah pasti akan memberikan sedikit harapan kepada mereka nanti. Jepun hampir dikejutkan oleh pasukan Vietnam. Vietnam berjaya menampilkan kejutan buat pasukan Jepun dalam aksi pertama peringkat kumpulan kejohanan Piala Asia sebelum Jepun bangkit untuk meneruskan mereka dengan jaringan 4-2 pada malam tadi. Jepun bermula dengan garang apabila Takumi Minamino berjaya meletakkan mereka di depan pada minit ke-11 sebelum Nguyen Din Bak berjaya menyamakan kembali kedudukan pada minit ke-16. Vietnam melakukan kejutan apabila mereka berjaya untuk berada di depan 2-1 menerusi jaringan pada minit ke-33. Jepun bagaimanapun tidak mudah mengalah apabila mereka berupaya untuk menyamakan kedudukan pada minit akhir separuh masa pertama. Sekali lagi menerusi Takumi Minamino. Keito Nakamura pula berjaya menambah gol ketiga pada masa kecederaan sebelum separuh masa pertama tamat untuk memastikan mereka mendahului 3-2 sebelum kedua pasukan bergerak ke bilik persalinan. Vietnam terus memberikan tekanan kepada pasukan Jepun, namun gol keempat yang dilakukan oleh Aise Oida menutup terus peluang pasukan Vietnam untuk sekurang-kurangnya menyamakan kedudukan sekaligus memberikan kemenangan pertama buat mereka. Kita ke perkembangan jendela perpindahan pemain dalam bulan Januari ini. Manchester United buru pemain pasukan Benfica. Manchester United dilaporkan sedang memburu peluang untuk mendapatkan pemain tengah pasukan Benfica, iaitu João Neves, yang dilihat sebagai pemain masa depan di Old Trafford. United dikatakan sudah menghantar wakil untuk bertemu dengan wakil pemain muda itu untuk berbincang mengenai perancangan mereka untuk pemain itu di sana. Selain itu, United juga sedang menilai pemain daripada Royal Antwerp, iaitu Arthur Vermeeren, tetapi hanya akan dibawa masuk pada musim panas nanti. Jordan Henderson semakin hampir ke Ajax. Bekas kapten pasukan Liverpool, Jordan Henderson semakin hampir untuk menyertai pasukan Ajax secara pinjaman daripada pasukan Al-Ittifaq dengan perbincangan sudah memasuki fasa terakhir pada ketika ini. Orient Mangala jadi rebutan kelab ternama di Eropah. Beberapa pasukan besar di Eropah sedang melihat peluang mereka untuk cuba mendapatkan pemain tengah pasukan Nottingham Forest, iaitu Orient Mangala, yang juga pemain antarabangsa pasukan Belgium. Antara pasukan yang berminat untuk mendapatkannya adalah pasukan Juventus, Napoli dan juga pasukan Galatasaray, tetapi hanya secara pinjaman terlebih dahulu. Brentford mahukan Sergio Reguilon. Brentford dilaporkan berminat untuk mendapatkan khidmat pemain left back, iaitu Sergio Reguilon, daripada Spurs secara pinjaman selepas pemain itu dihantar semula oleh pasukan Manchester United. Selain itu, Brentford juga berminat untuk mendapatkan Luke Thomas, namun masih belum ada apa-apa gerakan daripada pasukan Brentford sendiri. Pasukan Bayern Munich desak pasukan Paris Saint-Germain. Bayern Munich sedang mendesak pasukan Paris Saint-Germain untuk melepaskan pemain pertahanan mereka, iaitu Nodi Mukiele, yang dikatakan mahu keluar daripada Ligue 1. Desakan akan berterusan sehingga tamatnya jendela perpindahan pada hujung bulan ini. Spurs mahukan Joe Gomez. Spurs dilaporkan berminat untuk mendapatkan pemain tengah pasukan Wolves, iaitu Joe Gomez, dengan nilai sekurang-kurangnya 30 juta pound pada bulan Januari ini. Liverpool cuba dapatkan pemain daripada kelab Argentina. Liverpool sedang berusaha untuk cuba mendapatkan pemain tengah daripada kelab Talleres, iaitu Kevin Mantilla. Pemain tersebut baru saja berusia 20 tahun dan juga merupakan pemain Colombia untuk pasukan bawah 20 tahun negara itu. Perkara ini disahkan sendiri oleh presiden kelab, iaitu Andres Fassi, yang memberitahu bukan saja Liverpool yang mahukan pemain itu, tetapi Brighton juga sedang cuba mendapatkannya.
Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.